Akhir zaman kita masyhur dengan ilmu sains. Saintis-saintis buat macam-macam perkara, kajian-kajian dan sebagainya. Mereka tajuk ke Al-Quran. Yang ditulis 1400 tahun lalu, tapi ada cerita dalam Al-Quran. Cerita tentang perkembangan bayi dalam rahim ibu. 1400 tahun lalu mana ada X-ray, mana ada pembedahan, mana ada perkara-perkara yang hebat-hebat semua. Macam zaman sekarang ni, tunggu mahu baru jalan 30-40 tahun, 50 tahun lalu. Kan? Perkembangan teknologi manusia. Mereka tahu macam mana dia nak Al-Quran, cerita tentang perkembangan bayi dalam rahim ibu. Yang mana tak logik lah pada zaman dulu tu boleh ada satu penulisan macam yang hebat. Kita boleh tengok lah macam-macam kita dalam YouTube, The Miracles of Quran through Science. Kehebatan, keajaiban Al-Quran yang ceritakan tentang sains. Banyak, kalau banyak contoh-contoh yang kita boleh tulis. Membuktikan bahawa Al-Quran ini adalah yang benar, kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran adalah hukum yang benar. Panduan-panduan Al-Quran adalah panduan yang benar yang menjadi kehidupan kita, menjadi panduan kepada kehidupan kita. Baik kita sebagai individu, ataupun kita sebagai dalam keluarga, ataupun kita dalam negara, ataupun kita dalam masyarakat, dalam ilmu sosial, dalam ilmu politik, dalam ilmu ekonomi, semua diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran Karim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Jadi turunkan Allah SWT kepada hamba-hamba. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Di dalam kitab itu tak ada benda yang terpesong, yang pincang, lengkap selengkap-lengkapnya Al-Quran Karim. Memberi panduan kepada kita dalam kehidupan kita ini sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak lalu, kita tidak syak, dan sepenuh yakin bahawa Al-Quran itulah sebagai panduan hidup kita. Pertelingkahan yang berlaku dalam apa-apa perkara, sekalipun hendaklah dirujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tidak kira sama ada masalah yang berkaitan dengan harta benda, rumah tangga, kehidupan seharian, ekonomi, politik, semuanya mesti dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Hatta perselisihan di antara negara-negara pun harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma. Apabila ada dua golongan Islam berperang, maka hendaklah diperdamaikan di antara keduanya. Dan kita Allah dan sunnah Rasulullah SAW, surah Al-Hujurat ayat 9. Begitulah kalau Al-Quran tadi. Bukan hanya cerita perkara-perkara bab individu semata-mata, bab dalam diri kita semata-mata, hatta sampai berlaku hubungan antara dua negara. Itu pada ceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Terdapat sedikit manusia yang tidak bersedia untuk kembali kepada Al-Quran di dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jika yang seperti itu menandakan bahawa dia tidak percaya kepada Allah dan hari akhirat, walaupun percakapannya percaya kepada hari akhirat dan mampu kepada Islam. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Lebih bahaya lagi kepada kalau orang itu mempunyai pengaruh, mempunyai kuasa, mempunyai pangkat. Orang-orang jahil akan ikut mereka. Orang-orang jahil akan berpegang kepada apa yang mereka katakan. Atas kejahilan mereka itu yang menolak Al-Quran, yang menolak Al-Quran, melakukan perkara demikian. Ini adalah mereka sedang mengetahui bahawa kalau dirujuk kepada Al-Quran, maka terbuktilah penyelewengan mereka dan kepentingan mereka terhadap perkara-perkara keduniaan. Dia terbuka. Dia. Kalau kita tengok
apa yang berlaku di sekeliling kita. Hai teman. Contoh macam isu abu Dia semakan hari gol. yang nak dibentangkan Dia yang telah dibentangkan syaitan. dari tahun pembahasan. Hantu bangla. Kita melihat pelbagai reaksi manusia. Dia kawan dengan temannya. Ada kalimah yang membentangkan Dia hantu kicap. pindaan Alta 355 tersebut cuba memberikan penjelasan kepada Dia masyarakat. hantu orang. Ada Orang juga Jepun. pertemuan dengan orang bukan Islam sekali. Cuba Yang tu kita main telefon. bagaimana Hantu kemudian. undang-undang Mahkamah Syariah ini perlu dimartabatkan. Dia pun pembunuh. Kesannya akan memberi kebaikan kepada masyarakat umum, kepada orang Islam khususnya. Apabila dipahami orang yang bukan Islam diberikan penerangan, Dia gorila. mereka tak mau faham. Sebab apa? Sebab mengganggu urusan kepentingan ekonomi mereka. Apabila contohnya, apabila undang-undang Islam itu dilaksanakan dalam masyarakat, orang Islam tak pergi bina Allah, orang Islam tak pergi berjudi dah. Sedangkan orang-orang bukan Islam ini, arak dan judi itulah merupakan sumber kewangan mereka. Orang Islam ramai pergi sport tu, siapa yang jadi tokek? Orang Islam ramai yang bina Allah, siapa yang jadi tokek Allah? Jadi atas kerana dasar ekonomi, mereka menolak hukum Allah SWT. Nanti kami tak boleh nak beg orang macam tu. Sebab orang Islam tak bina Allah. Sebab orang Islam semua dah jadi baik. Orang Islam dah tak berjudi dah. Orang Islam jadi baik. Ini yang dimasukkan dalam berbagai buku. Bagaimana orang-orang yang apabila tak mau kembali kepada Al-Quran, tak mau ikut Al-Quran, takut-takut penyelewengan mereka itu akan dimungkarkan. Kejahatan mereka itu akan tersekat kerana Al-Quran Karim menyekat kejahatan-kejahatan manusia. Bagi kita orang Islam, kita semua orang. Orang Islam dah takut nak mencuri, orang Islam dah takut nak berzina, orang Islam dah takut nak bina Allah, orang Islam dah takut nak berjudi. Ini satu kebaikan kepada orang Islam. Undang-undang pindaan Al-Quran 355 itu hanya untuk orang Islam saja. Orang Islam tak pergi nak minum merokok, meminum dah tak kena boleh. Tapi kita sayang kepada saudara-saudara kita orang Islam yang minum tak ketahuan, yang tak boleh dikawal lagi dah. Kan? Berjudi bantuan, yang tak boleh dikawal lagi dah. Habis rosak keluarga dia, habis rosak anak bini dia. Ada kerana perkara-perkara yang merosakkan seperti ini. Jadi undang-undang Mahkamah Syariah kita nak martabatkan supaya nak mengawal orang Islam supaya dia baik. Bukan semua orang boleh kawal dengan iman semata-mata. Kan? Kita tahu orang insya-Allah kan dari masjid. Iman yang mengawal kita. Tapi di luar sana ada masyarakat yang perlu dikawal dengan undang-undang. Kalau tak kawal dengan undang-undang, tidak ada dibuat. Kan? Jadi kita sayangkan masyarakat Islam kita, baca kita nak memartabatkan Akta 355 nak membuat pindaan kepada Akta 55 ni, nak memperkasakan Mahkamah Syariah supaya orang Islam seluruh Malaysia ni akan terjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lam yaj'al lahu 'iwaja," dan dia tidak menjadikan di dalam kitab itu perkara yang menyeleweng, tidak bengkok dan tidak berbelit-belit sehingga susah nak diterima oleh manusia. Al-Quran senang saja dan mudah difahami. Kita mempunyai para alim ulama yang menggunakan Al-Quran Karim, yang memberi penjelasan kepada Al-Quran Karim sebagai kepada kita orang-orang awam ini. Apabila suatu perkara itu dirujuk kepada kitab Allah, muka yang ke-26, maka akan diketahuilah siapa yang menyeleweng dan siapa yang tidak menyeleweng, siapa yang betul dan siapa yang salah. Seterusnya Allah SWT berfirman lagi, Qayyiman, yang membetulkan segala-galanya, tidak berbelit-belit. Penegasan daripada ayat yang pertama tadi. Ayat yang kedua Allah SWT sebut Qayyiman
yang membetulkan segala-galanya. Al-Quran inilah yang membetulkan segala-galanya. Bukan saja Al-Quran itu tidak menyeleweng, maka Al-Quran membetulkan setiap penyelewengan. Terserahlah kepada diri masing-masing, sama ada ingin kekal dalam penyelewengan dan kesesatan atau kembali kepada jalan yang benar. Kita lalu baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dalam solat wajib kita baca ihdinas siratal mustaqim. Dalam solat sunat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kita bangun malam, mayat tahajud, kita doa, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Terus mayat duha, waktu duha kita baca ihdinas siratal mustaqim. Lalu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan kami jalan yang lurus, mustaqim. Ayat yang kedua ada kalimah qayyimah. Perkataan yang sama, mempunyai erti yang sama, bahawa Al-Quran ini adalah jalan yang lurus yang perlu kita ikuti, jalan yang tidak menyeleweng daripada fitrah kehidupan manusia. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ar-ruju'u ila al-haqqi khairun min al-tamami fil batil. Kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada berusaha dalam kebatilan. Ihdinas siratal mustaqim yang kita baca, walaupun ayat yang pendek, doa yang pendek, tetapi kesannya sangat besar pada kehidupan kita. Kita sedang hidup dalam jalan yang lurus, hasil daripada doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang 17 kali sehari malam. Wajib kan? 17 kali sehari malam. Ataupun tambah lagi semayang sunat, semayang tahajud tengah malam, semayang doa waktu pagi, semayang sunat di antara semayang wajib, solat wajib. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimudahkan kepada jalan yang lurus. Kalau dalam ilmu matematik, kalau ada dua titik, satu titik kan semua, ada satu titik kan semua. Jarak yang paling dekat di antara dua titik ini adalah satu garis yang lurus. Boleh juga dan jarak antara titik ini dengan titik ini, lalu ke jalan lain, lalu ke atas, lalu ke bawah. Macam kita daripada sini lah, daripada masjid ke Masubah ini nanti ke Bapik. Jalan yang paling dekat adalah jalan yang lurus. Daripada sini nanti ke Bapik, ke jalan lain. Boleh juga lalu ke jalan lain. Sampai juga antara dua titik juga. Jadi kita ni, apabila kita nak dekat dengan Allah SWT, kita minta apa adalah jalan dari saya yang lurus. Inilah jalan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Apabila seseorang itu berusaha dalam kebatilan, bermakna dia melayakkan dirinya untuk ke neraka. Bukan menuju kebenaran Allah SWT. Kita hidup dekat dunia, kita hanya mengharapkan kebenaran Allah SWT. Tak kira apa orang nak kata, apa orang nak caci maki kita, yang pentingnya Allah SWT redha dengan, Allah SWT suka dengan, Allah SWT sayang. Kita berniaga, kita tak suka, kerana kita nak mengharapkan kebenaran Allah SWT. Aku keluar kita, aku kawan kita, aku mesti dapat untung lebih. Tak boleh. Yang kedua, ikhlas kepada Allah SWT, ikut syariat supaya Allah SWT sayang. Walaupun orang sekeliling kita tak suka kita, orang sekeliling kita tak benci kita, tapi kita tetap taat kepada perintah
menunjukkan bahawa segala-galanya bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala ini, liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Bukan sahaja menentukan, tetapi juga memberi amaran tentang azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara Al-Quran dan isikan Al-Quran dan memberi amaran kepada manusia. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang ini akan dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Datangnya sesuatu daripada Allah, mengikut hukum dan sebab dan akibat. Siapa yang keluar daripada jalan yang lurus, maka sesat. Secara umum kita tahu macam orang yang contohnya beberapa minggu lepas anak-anak kita ambil keputusan UPSA. Hukum dan akibat, orang yang rajin belajar dia akan dapat keputusan yang baik. Hukum siapa yang malas belajar, keputusan tak orang nak baik. Hukum dan akibat, orang yang buat jahat, Allah Taala membangun dalam neraka Allah. Kita nak start kereta, hukum dan akibatnya. Kalau kita ada kunci, kita boleh start kereta. Kita nak sebab kunci. Kita boleh berjalan kereta dengan sebab kunci. Nak berjalan kereta kena ada minyak kereta. Maknanya hukum dan akibatnya dalam logiknya macam begitulah juga dengan kehidupan kita. Orang yang buat baik akan mendapat balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat jahat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bukan sahaja membentukkan perkara-perkara yang mengiring, tetapi ia juga mengandungi ayat-ayat amaran tentang sesuatu yang penting daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ingkar, yang tidak mengikut jalan lurus dan tidak bersedia untuk mengikuti ajaran. Yang kita sangat-sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan menyelamatkan kita semua, memasukkan kita semua dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang kekal abadi, yang selama-lamanya, yang tidak terbayang oleh akal pemikiran kita. Yang kita pun tak boleh nak gambarkan bagaimana kehidupan tersebut. Tapi kita berharap, sangat harapkan Allah SWT masukkan kita semua dalam syurga dan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah isi kata Al-Quran, liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Memberi amalan kepada manusia. Manusia ingkar, manusia tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini memberi amalan kepada mereka. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh, bahawasanya bagi mereka ganjaran yang baik, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah berita-berita gembira kepada kita orang yang beriman. Dalam Al-Quran Karim kalau kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tasyir, berita gembira tentang syurga, nikmat-nikmat dalam syurga. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang nikmat-nikmat syurga, apa yang ada dalam syurga, satu kenikmatan yang ada dalam syurga. Syurga yang pembinaannya daripada emas, daripada perak, sungai-sungai yang mengalir di dalam istana-istana orang-orang yang menghuni syurga, bidadari yang cantik-cantik. Kita yang ada isteri kita menjadi ketua bidadari di dalam syurga nanti. Kita yang lagi sekarang ni dah tak apa nak muda kan,
Rambut pun dah tak apa dah hitam, mata pun dah tak apa dah nampak. Dan syurga nanti kita akan menjadi muda remaja. Kita umur 30 ke 40 yang sehat, yang bertenaga, yang kehidupan penuh nikmat macam kita bertemu. Ini kan kenikmatan dalam syurga. Bashir wa yubashir al-mu'minina. Tetapi kita syarat dia kena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iman asal seumpama kita memasak pelita jiwa kita. Bila ada pelita jiwa kita, kita nampak jalan, nampak terang. Iman ni kena belajar, kena mengikuti selalu di majlis ilmu. Oh, kita boleh mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempertingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada cahaya dalam jiwa kita, kita nampak jalan, tak masuk dalam luka, tak masuk dalam jurang, tak masuk dalam lubang, sebab kita nampak jalan yang kita nak lalui. Inilah perumpamaan iman yang diberikan oleh para ahli ulama. Sebab itu penting kita sentiasa memperbaharui iman kita. Iman boleh diperbaharui dengan cara belajar, boleh diperbaharui dengan cara berjihad, berkorban untuk agama Allah SWT, buat kerja-kerja Islam bersama-sama dengan jemaah Islam, bersama-sama dengan orang yang beribadah Allah, bersama-sama dengan orang soleh. Asal mempertingkatkan iman. Dan iman itu boleh diberikan antara saya banyak para ahli ulama yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita yang kita boleh ambil ilmu. Dan ramai juga para ahli ulama yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil dengan ilmu. Ramai untuk itu kita jangan takfir. Pergi meringankan kita, bawa sekali dengan ilmu. Sementara ada lagi ustaz-ustaz, guru-guru yang ada di sekeliling kita, kita belajar. Ambil ilmu daripada mereka, pelajari ilmu daripada mereka. Kerana ilmu itu merupakan penyuluh kepada kehidupan kita. Kita nak bawa kereta tua malam-malam